Saya Amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang menyertai podcast kami pada hari ini, di mana kami akan membincangkan, akan merungkai, akan mengupas tentang perbandingan antara badan eksekutif di negara Turki dan juga United Kingdom. Jadi saya percaya keempat-empat panel kita pada hari ini akan melontarkan pendapat mereka mengenai topik ini. Saya Zul Iqmal akan menjadi host pada hari ini. Dan saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai badan eksekutif di United Kingdom. Yang seperti mana yang kita tahu, UK mempunyai sistem pemerintahan beraja di mana raja adalah ketua negara. Namun, kuasa eksekutif sebenarnya terletak pada Perdana Menteri dan juga kabinetnya. Jadi, adakah mana-mana ahli panel mempunyai apa-apa pandangan mengenai struktur badan eksekutif ini? Silakan. Terima kasih Iqmal atas soalan yang diutarakan. Sebelum itu saya akan kongsikan sedikit mengenai latar belakang negara-negara yang kita akan bincangkan pada hari ini. So, yang pertama adalah pengasingan kuasa dalam sesebuah negara berkait rapat dengan sistem pemerintahan yang digunakan bagi setiap negara lah. Jadi, badan eksekutif memegang peranan utama dalam melaksanakan peraturan dan undang-undang, dan kuasa eksekutif termasuk dalam bidang seperti mengisytiharkan perang, menjamin keselamatan awam dan menghantar duta. Okey. Jadi badan eksekutif pula peranan penting dalam menyelia dan melaksanakan kerajaan. Okey, memberikan sumbangan kepada kemajuan dan menjaga kesejahteraan masyarakat. So, perbandingan antara United Kingdom dan Turki menunjukkan perbezaan. Okay? Bezanya dalam sistem pemerintahan, yang mana Turki menggunakan sistem parlimen, tapi yang mana UK menggunakan sistem parlimen, tapi Turki menggunakan sistem presiden. Okay? So, dengan lebih orang kata lebih terperinci, United Kingdom ataupun UK ni, sistem politiknya dicirikan oleh demokrasi dan accountability. Okey, dengan monarki perlembagaan yang berperanan secara simbolik. Okey, Perdana Menteri memimpin badan eksekutif dan memiliki kuasa eksekutif yang luas. Parlimen UK United Kingdom beroperasi berdasarkan kedaulatan parlimen. Okey. Jadi bagaimana pula dengan negara Turki? Oh, Turki. Okey, Turki republik atau sebuah negara dengan demokrasi berparlimen. Okey. Mereka mempunyai presiden negara dan diawasi oleh mahkamah perlembagaan yang memiliki kuasa untuk membatalkan undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan, dan juga menjaga kedaulatan undang-undang dan melindungi hak individu. Okey. So, pengasingan kuasa ini membantu memastikan keseimbangan dan pengawasan dalam sistem pemerintahan, menjamin keadilan dan demokrasi. Okey, walau bagaimanapun setiap negara mempunyai perbezaan dan dalam pelaksanaan sistem ini, dan pengalaman politik mereka selalunya dipengaruhi oleh tiga perkara, iaitu sejarah, budaya dan geografi mereka. Terima kasih saudara Izzat atas perkongsian yang bagi saya sangat berinformasi. Kita beralih pula kepada soalan yang saya kira sangat curious ataupun perasaan ingin tahu. Apa sebenarnya maksud eksekutif? Apa sebenarnya maksud badan eksekutif yang sebenarnya? Mungkin panel-panel kita ingin melontarkan pendapat? Silakan. Okay, terima kasih saudara Zul Iqmal. Baiklah, saya berbesar hati untuk berkongsi sedikit mengenai badan eksekutif, khususnya di United Kingdom dan Turki. Okey, menurut Kamus Dewan edisi keempat, eksekutif merujuk pada orang yang mempunyai kuasa atau tanggungjawab terhadap pentadbiran, pengurusan negara atau organisasi. Pengasingan kuasa antara badan eksekutif, badan perundangan dan badan kehakiman diperlukan untuk mencapai semak dan imbang dalam pentadbiran sesebuah negara. Okey, badan eksekutif ni dia melibatkan individu yang bertanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan undang-undang dan keputusan.
Badan eksekutif ni termasuk dalam konteks organisasi yang melaksanakan dasar ditetapkan oleh pihak atasan dan permintaan yang lebih tinggi. Okey, dari segi konteks politik pula, kita dapat lihat kuasa eksekutif ni merujuk kepada Presiden atau Perdana Menteri dalam membuat keputusan atau melaksanakan dasar. Kalau kita dapat bandingkan antara badan eksekutif di UK dan juga Turki, adakah wujud perbezaan yang ketara atau terdapat persamaan? Bagaimana? Mestilah ada perbezaannya disebabkan dua buah negara ini berbeza dari segi bahasa, budaya, agama dan masyarakat. Sebab kita tahu setiap negara mempunyai keunikannya yang tersendiri. Okey, untuk pencerahan semua dan juga penonton di luar sana, badan eksekutif di United Kingdom ni dia memainkan peranan penting dalam pentadbiran awam serta pelaksanaan dasar. Okey, badan eksekutif di United Kingdom ni diterbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu Perdana Menteri, Kabinet Menteri serta Perkhidmatan Awam. Okey, Perdana Menteri ni dia memimpin badan eksekutif, membentuk kabinet serta menjadi penghubung antara parlimen dan raja. Okey, untuk kabinet pula, dia membuat keputusan serta melaksanakan dasar, sementara Perkhidmatan Awam menyokong operasi badan eksekutif dengan memberi nasihat serta menjalankan tugas administratif. Baiklah, kita akan beralih ke Turki. Turki mempunyai sistem pemerintahan republik di mana presiden adalah ketua negara dan juga ketua kerajaan. Boleh saudari berkongsi pandangan tentang struktur badan eksekutif di Turki? Silakan. Okey, bagi badan eksekutif di Turki ni pula, mereka ni mengamalkan sistem berpresiden di mana presiden itu sendiri memegang peranan sebagai ketua negara dan kerajaan. Presiden ni dia mempunyai kuasa dalam mentadbir badan eksekutif, perundangan serta badan kehakiman. Struktur pentadbiran di Turki ni melibatkan presiden dan majlis menteri atau lebih dikenali sebagai kabinet. Presiden ni dia dipilih oleh rakyat dan memegang jawatan selama 5 tahun. Dan mereka hanya dibenarkan untuk memegang jawatan presiden ni maksimum 2 penggal. Presiden ni dia mempunyai kuasa melantik dan memberhentikan menteri serta mempengerusikan majlis menteri. Kabinet pula dia terdiri daripada menteri yang dilantik oleh presiden dan setiap menteri ni dia bertanggungjawab atas tugas dalam bidang kementerian masing-masing. Sistem ini dia menjamin pelaksanaan dasar dan pengurusan negara dengan keseimbangan kuasa di antara badan eksekutif, perundangan dan kehakiman. Terima kasih Akilah atas penjelasan yang bagi saya sangat-sangat padat. Seterusnya, kalau diberi pilihan sudah pasti adanya perbandingan kan? Jadi mungkin saudari Amanina boleh menerangkan mengenai perbandingan badan eksekutif negara-negara tersebut. Kita boleh kupaskan dari segi penguatkuasaan undang-undang, pelantikan, pertahanan dan juga pembuat dasar. Silakan. Okey, terima kasih Ikmal. Saya Amanina, panel keempat. Sebenarnya penguatkuasaan undang-undang Turki dia berasal daripada Kanun Sulaiman, di mana undang-undang ni bertujuan adalah untuk menegakkan keadilan dan untuk bagi hak sama rata kepada semua masyarakat dia tanpa kira agama dan bangsa. Okey, pengaruh hukum dekat Eropah ni sebenarnya dia ada menyumbang sedikit sebanyak kepada adaptasi Turki, terutama dalam norma-norma hukum kontinensial lah. Jadi di samping itu, Turki dia ada perlembagaan yang telah menetapkan yang agama Islam ni merupakan agama rasmi dan juga bahasa Turki pun bahasa utama dekat negara mereka. Selain itu, prinsip kedaulatan juga dia berlandaskan tempat tinggal dan undang-undang dan bukannya berfokus kepada agama ataupun etnik. Okey, kita lihat kepada negara UK, United Kingdom, kita tengok daripada sisi lain, diorang ni ada pemerintahan tempatan yang membantu untuk jalankan dasar dan peraturan lah. Lepas tu diorang ni ada badan penguatkuasa. Okey, macam tadi kita dah tengok dah perbandingan antara sistem penguatkuasaan undang-undang dekat UK dengan Turki. Okey, sekarang kita tengok dari segi pelantikan pula. Turki ni dia ada perubahan sistem pemerintahan di mana pada tak silap saya
2020, Presiden Erdogan ni dia baru dilantik dan dia ada kuasa untuk menentukan kabinet dan memutuskan pekerjaan serta pelantikan tanpa memerlukan persetujuan lain. Kiranya dia tak ada dapatkan mana-mana nasihat daripada penasihat Perdana Menteri ataupun Presiden. Kalau dekat UK pula, kabinet terdiri dari menteri yang dipilih oleh Perdana Menteri itu sendiri, dan setiap menteri itu dia ada tanggungjawab atas jabatan yang tertentu. Mungkin dari Tipa boleh tambah sedikit sebanyak tentang perbandingan ni? Alright, kalau boleh saya tambah untuk menjelaskan perbandingan berdasarkan pertahanan dan pembuat dasar. Kedua-dua ni, Turki and UK, dia mempunyai sejarah pertahanan yang kuat lah dan terlibat secara global. Angkatan tentera Turki and Angkatan Bersenjata British itu memiliki peranan yang penting dalam menjaga keselamatan negara. And then masing-masing dengan fokus pada perlindungan and then kedaulatan dan keterlibatan dalam pertahanan kolektif antarabangsa. Tayyip Erdogan tu memainkan peranan utama dalam pembuatan dasar Turki. Dia membawa perubahan besar dalam politik dan ekonomi negara. Di UK, Boris Johnson sebagai Perdana Menteri memainkan peranan kunci dalam membentuk dasar negara. Khususnya dalam isu seperti Brexit dan penanganan COVID tu, Parlimen Turki and Parlimen UK sebagai instansi perundangan mempunyai peranan penting dalam membentuk dasar bagaimana negara ni, walaupun dengan perbezaan dalam sistem and konteks politik masing-masing negara, tapi tujuan mereka tetap samalah. Terima kasih diucapkan kepada semua panel yang sangat-sangat memberikan pandangan yang berinformasi dan informatif. Jadi apa yang saya boleh simpulkan di sini, Badan Eksekutif merupakan elemen penting dalam sistem diraja sesebuah negara, berperanan dalam pelaksanaan asas, menjaga kestabilan kerajaan dan menyumbang kepada pembentukan identiti negara. Kehadiran yang luas dan pelbagai bentuk asas untuk membuat keputusan strategik, membimbing melalui perubahan krisis dan membentuk identiti negara di peringkat domestik dan antarabangsa. Dengan kuasa dan tanggungjawab yang luas, Badan Eksekutif adalah tulang belakang dalam menyokong kemajuan dan kebajikan masyarakat. Melalui perbandingan antara negara Turki dan juga UK, perbezaan sistem kerajaan, budaya dan sejarah jelas kelihatan. Walaupun kedua-duanya mengamalkan demokrasi, Turki melaksanakan sistem presiden, manakala UK pula mengamalkan sistem monarki berparlimen. Perbezaan ini mempengaruhi cara kedua-dua negara membuat keputusan dan menjalankan kerajaan. Walaupun berhadapan dengan cabaran dan peluang yang unik, pemahaman yang mendalam tentang perbandingan ini memberikan pandangan yang berharga tentang pelbagai model tadbir urus dan dinamik politik global. Terima kasih kepada semua ahli panel yang menyertai podcast pada hari ini. Perbandingan struktur badan eksekutif di UK dan Turki memberi kita gambaran penting tentang model tadbir urus yang berbeza. Jadi, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.